Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 untuk madah nusus Quraniyah wa hadithiyah, Quranic and prophetic text. Kami akan membentangkan tajuk at-taqdim wa ta'khir, iaitu diawalkan dan diakhirkan. Ayat Al-Quran yang diawalkan dan ayat Al-Quran yang diakhirkan. Setiap apa yang tercatat dalam Al-Quran ada sebab dan hikmahnya tersendiri, seperti susunan ayat dan perkataan dalam Al-Quran. Ada sebab mengapa sesetengah ayat diawalkan satu-satu perkataan ini dan diakhirkan perkataan yang lain. Mari kita telusuri contoh-contohnya. Contoh yang pertama, dalam surah Ali Imran ayat 42 hingga ayat 43, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Sadaqallahul azim. Allah mendahulukan kalimah sujud daripada kalimah rukuk dalam ayat ini. Sedangkan kalau kita perasan dalam kebanyakan ayat yang lain, Allah mendahulukan perkataan rukuk daripada sujud. Sebagai contoh, Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ini contoh Allah dahulukan ayat rukuk daripada sujud. Apa sebabnya? Mari saya jelaskan. Ayat ini menceritakan kisah Maryam AS yang telah diberitahu oleh malaikat bahawa dia merupakan wanita suci dan terpilih dalam kalangan sekalian wanita. Oleh itu, Maryam AS dituntut untuk menyatakan syukur kepada Allah SWT dengan melaksanakan kunut, sujud dan rukuk. Ada pandangan menyatakan bahawa sujud didahulukan kerana sujud merupakan amalan yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Ini merupakan pandangan orang bukan Islam. Kerana kalau sujud itu lebih utama, nescaya Allah akan mendahulukan kalimah sujud dalam semua ayat dalam Al-Quran. Terdapat pandangan lain yang menjelaskan ayat ini yang membawa maksud dua jenis solat. Pertama, solat bersendirian melalui perkataan sujud. Membawa maksud Maryam AS solat sendirian di rumahnya atau tempat uzlahnya. Solat di rumah adalah lebih baik untuk wanita kerana ia boleh memanjangkan sujud, doa dan zikir kepada Allah SWT. Maksud yang kedua, solat berjemaah menerusi perkataan kalimah rukuk. Membawa maksud Maryam AS solat berjemaah di Baitul Maqdis kerana beliau merupakan seorang hamba yang solehah yang mengerjakan solat bersama mereka yang mengikuti Nabi Zakaria AS. Menurut pandangan Ibn Taymiyah rahimahullah pula, rukuk adalah ibadah yang lebih khusus merujuk kepada solat berbanding sujud. Dalam ayat tersebut dinyatakan 3 ibadah, iaitu membaca kunut, sujud dan rukuk. Ibadah ini disusun mengikut darjah keumuman dan kekhususannya. Pertama, kunut. Ibadah kunut lebih umum dengan membawa maksud segala ibadah ketaatan daripada solat, zikir dan doa. Kedua, sujud. Ibadah sujud lebih khusus daripada kunut kerana sujud ada dalam solat dan di luar solat, seperti sujud syukur dan juga sujud tilawah. Dan ketiga, ibadah rukuk adalah paling khusus kerana ibadah rukuk hanya terdapat di dalam solat sahaja. Kesimpulannya, menurut Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kalimah sujud diutamakan kerana ia lebih umum daripada kalimah rukuk. Rukuk adalah lebih khusus untuk memberi makna solat. Baik, sekian saja daripada saya. Seterusnya, didahulukan kalimah An-Nu'as ke atas kalimah Amanatan dalam ayat surah Al-Anfal dan dikemudiankan kalimah An-Nu'as dalam ayat surah Ali Imran. Di dalam surah Al-Anfal ayat 11, firman Allah Subhanahu wa taala, "Iz yughashshikumun nu'asa amanatan min", yang bermaksud, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu keamanan darinya. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 154,
Allah berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa." Yang bermaksud, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan, yakni berupa mengantuk. Persoalannya di sini, mengapakah Allah mendahulukan perkataan an-nu'as di dalam ayat pertama dan mendahulukan amanatan di dalam ayat yang kedua? Ini adalah kerana di dalam konteks ayat 11 surah Al-Anfal, ianya adalah berkaitan dengan peperangan Badar, berbeza dengan ayat di dalam surah Ali Imran kerana ia diturunkan bagi mengolah persoalan peperangan Uhud. Di dalam peperangan Badar, orang-orang mukmin amat berhajat kepada kerehatan dan tidur setelah berbagai-bagai situasi yang memenatkan dan meletihkan mereka. Dan dari itu, ia bersesuaian dengan mendahulukan perkataan an-nu'as yang membawa erti mengantuk. Manakala di dalam peperangan Uhud, orang-orang mukmin amat berhajat kepada keamanan setelah malapetaka ketewasan yang terpaksa mereka hadapi. Waktu itu, keamanan adalah sesuatu yang paling berharga. Lantaran itu, ia bersesuaian kalau di dalam surah Ali Imran, Tuhan mendahulukan perkataan amanatan yang membawa erti keamanan. Seterusnya, mari kita berpindah kepada contoh ataupun misal yang ketiga. Terdapat 3 tempat di dalam kitab Al-Quran yang mana telah didahulukan ungkapan lighairillah terhadap bihi, iaitu di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih. Sadaqallahul azim. Selain itu, terdapat juga contoh di dalam surah Al-An'am ayat 145 dan juga surah An-Nahl ayat 115. Tetapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 pula, ia telah didahulukan dengan ungkapan bihi terhadap lighairillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Sadaqallahul azim. Jadi, adakah terdapat perbezaan di antara kedua contoh ini? Adakah terdapat perbezaan jika didahulukan ungkapan lighairillah terhadap bihi ataupun didahulukan ungkapan bihi terhadap lighairillah? Mari kita lihat. Jadi, apakah rahsia di sebalik lafaz takdim dan takhir di dalam kedua contoh ini? Yang pertama, daripada surah Al-Ma'idah ayat ketiga itu, sasarannya ditujukan kepada ahli Mekah, yang mana ketika itu majoritinya masih belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga sebagai pencegahan terjadinya kemusyrikan serta pembatalan atas akidah mereka dengan menjadikan berhala sebagai Tuhan yang disembah, serta penyembelihan yang mengatasnamakan nama Tuhan mereka, iaitu berhala. Bagi contoh yang kedua pula, iaitu surah Al-Baqarah ayat 173, sasarannya ditujukan kepada ahli Madinah, yang mana ketika itu majoritinya telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bukanlah penyembah berhala, juga bukan kafir, tetapi untuk mencegah kemusyrikan dan juga untuk menerangkan hukum-hukum Islam seperti halal, haram dan sebagainya. Selain itu, didahulukan lafaz lighairillah terhadap bihi bagi contoh yang pertama, iaitu surah Al-Ma'idah ayat ketiga itu, adalah untuk tujuan ta'kid, iaitu penekanan tentang batalnya keimanan seseorang yang beriman selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kerana ia sangatlah penting sehingga boleh menjejaskan akidah dan agama kita. Sedangkan di dalam contoh yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah ayat 173, sesuailah dengan asalnya, wama uhilla bihi lighairillah, dengan mendahulukan lafaz bihi kerana sebahagian mereka telah beriman
iaitu ahli Madinah, maka diakhirkan ayat ini dengan kalimah li ghairillah kerana tidak diperlukan penekanan, iaitu ta'kid. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dua ayat ini, dua contoh ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitakan kepada seluruh umat Islam tentang pengharaman bangkai, darah, daging babi serta penyembelihan yang disebutkan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memakan makanan yang baik ini, iaitu thayyib, adalah syarat diterimanya doa dan juga amal ibadah. Sedangkan memakan makanan yang diharamkan menghalangi diterimanya doa dan ibadah kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, maka dia tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Hadis riwayat Muslim. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian sekadar ini dulu daripada kumpulan kami. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.